السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama membincangkan tajuk berkenaan dengan puasa, yang mana pada hari ini insya-Allah Al-Bayan Resources Channel akan membincangkan tajuk berkenaan dengan puasa. Qala mu'allifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Puasa, ta'rif, pensyariatan dan rahsia, yang mana saya menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, yang disusun oleh Dr. Muhammad Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Asyarbaji. Ini berbalik kepada tajuk puasa, ta'rif, pensyariatan dan rahsia. Ta'rif puasa dari sudut bahasa berarti menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata ataupun makanan. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, yang bermaksud sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah. Ar-Rahman, Maryam ayat 26. Puasa di sini bermaksud menahan diri dan berdiam diri daripada berkata-kata. Puasa dari sudut syarak berarti menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Jadi jelas kepada kita ta'rif dari sudut bahasa dan juga ta'rif dari segi syarak. Ini adalah merupakan pentarifan yang diberikan oleh para ulama agar kita memahami apakah maksud puasa dari segi bahasa dan juga apakah maksud puasa dari segi syarak. Dan seterusnya sejarah pensyariatan puasa. Puasa Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Sebelum itu puasa telah diketahui oleh umat-umat sebelumnya dan juga ahli kitab yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala yang dijelas kepada kita, puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, yang tahun kedua Hijrah. Ini untuk dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Dan dari segi sejarah pula, puasa sudah diketahui oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahli kitab hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas
orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Walau bagaimanapun kewajipan puasa Ramadan tidak pernah disyariatkan sebelum itu. Persamaan yang wujud di antara umat ini dengan umat yang dahulu ialah puasa disyariatkan, tetapi kefarduan puasa Ramadan dikhususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keterangan ini dapatlah kita fahami sesungguhnya puasa pernah disyariatkan kepada umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pensyariatan puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni disyariatkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini adalah merupakan kurniaan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil disyariatkan puasa Ramadan. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, dalil disyariatkan puasa Ramadan. Dalil difardukan puasa pada bulan Ramadan ialah firman Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-Baqarah ayat 185. Yang bermaksud masa yang diwajibkan berpuasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjadi pembeza antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan akan mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Ini adalah merupakan di antara dalil-dalil tentang kefarduan puasa di dalam bulan Ramadan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Dan juga berkenaan dengan masa penurunan Al-Quran juga disebut di dalam ayat 185 surah Al-Baqarah ini. Dan juga dalam ayat ini juga memberitahu kepada kita, menjelaskan kepada kita tujuan ataupun sifat Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Dan seterusnya dalil berkenaan dengan disyariatkan puasa Ramadan. Min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Hadis riwayat Bukhari hadis nombor 8 dan riwayat Muslim hadis nombor 16 dan selain daripada keduanya. Hadis ini bermaksud Islam dibina atas 5 perkara: mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Begitu juga sabda Nabi SAW kepada Arabi, yakni Arab Badui, yang telah bertanya baginda SAW, yang bermaksud beritahu kepada aku puasa yang telah difardukan oleh Allah ke atas aku. Jawab baginda, puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nombor hadis 1792 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim hadis nombor 11. Ini adalah merupakan sejumlah dalil-dalil tentang pensyariatan puasa dan juga pensyariatan puasa di dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya kita pergi tajuk yang berikutnya, hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran. Di mana perbahasan yang di atas tadi atau sebelum ini menjelaskan tentang pensyariatan kewajipan berpuasa kepada orang Islam yang mukallaf. Maksud mukallaf di sini aqilun balighun, berakal dan juga cukup umur dalam Islam. Dan seterusnya, bagaimanakah hukum ataupun hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran. Disebabkan puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam dan termasuk kefarduan yang diketahui daripada agama secara daruri, yakni secara mudah.
maka orang yang mengingkari kefarduannya adalah kafir dan dia hendaklah diperlakukan sebagaimana diperlakukan terhadap orang yang murtad. Dia hendaklah diminta bertaubat sekiranya dia bertaubat, taubat itu diterima daripadanya. Kalau dia tidak mahu bertaubat, dia hendaklah dibunuh sebagai melaksanakan hukum hudud kesalahan murtad. Ini jika sekiranya dia bukan seorang yang baru memeluk Islam ataupun dia hidup membesar jauh daripada pembangunan, yakni sebagaimana dikatakan oleh ulama, maksudnya jauh daripada tempat ulama yang tempat bijak pandai Islam. Manakala orang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran dan dia tidak mengingkari kewajipannya seperti berkata, saya wajib berpuasa tetapi saya tidak mahu berpuasa, maka orang ini hukumnya fasik dan tidak kafir. Pemerintah orang-orang Islam wajib menahannya, yakni mengurungnya dan menghalangnya daripada makan dan minum pada waktu siang supaya puasa terlaksana padanya walaupun sekadar pada zahirnya sahaja. Yang ini berkenaan dengan hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran ada dua bahagian. Yang pertama, mereka yang mengingkari akan kefarduan puasa, yakni mereka menidakkan ataupun mereka menolak hukum berpuasa di dalam bulan Ramadan, sedangkan hukum tentang puasa Ramadan itu adalah merupakan sesuatu yang daruri, sesuatu yang mudah di dalam agama untuk kita fahami dan sesuatu yang maklum, yakni diketahui oleh orang-orang Islam yang awam, di mana mereka yang menolak atau mengingkari akan kefarduan puasa pada bulan Ramadan, di mana mereka adalah kafir dan hendaklah dilaksanakan hukuman terhadap mereka sebagaimana orang murtad. Sebelum itu hendaklah diminta untuk bertaubat, dan andai kata mereka itu ingkar juga, hendaklah dilaksanakan hukum sebagai orang murtad. Yang kedua, meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran tetapi tidak menolak akan kewajipannya. Yang umpamanya seorang yang disuruh berpuasa, dia malas, dia tidak mahu berpuasa. Kalau ditanya tentang hukum, dia tahu hukumnya adalah wajib, cuma dia tidak mahu ataupun malas. Di mana orang yang macam ni hendaklah ditahan oleh pemerintah, dipenjara dan hendaklah dipaksa dia untuk berpuasa walaupun secara zahirnya dia tidak makan, tidak minum. Ini adalah merupakan dua perkara, dua keadaan seorang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran. Satu, yang ingkar tentang hukum puasa, di mereka ini adalah nak diperlakukan sebagai orang murtad. Yang kedua, mereka tidak mengingkari hukum puasa tetapi malas, mereka ini digelar sebagai orang yang fasik dan tidak kafir. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, di antara hikmah, rahsia dan faedah puasa, di mana setiap apa yang Allah Ta'ala fardukan ataupun wajibkan sudah tentulah ada hikmah, sama ada disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak disebut. Yakni setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentulah ada hikmah yang besar dan banyak, sama ada kita ketahui ataupun tidak. Di peringkat awal lagi, sepatutnya seorang Muslim mengetahui bahawa puasa Ramadan adalah ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ibadah ialah seorang Muslim melaksanakannya sebagai memenuhi titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan hak perhambaan kepadanya tanpa melihat apa-apa natijah yang mungkin dihasilkan daripada ibadah puasa. Sekiranya seorang Muslim telah melakukan perkara tersebut, maka selepas itu tidak ada halangan baginya untuk mencari hikmah dan rahsia ketuhanan yang tersembunyi di sebalik sesuatu ibadah seperti puasa dan sebagainya. Suatu perkara yang tidak diragukan lagi ialah hukum-hukum Allah Ta'ala semuanya mempunyai hikmah, rahsia dan faedah untuk hamba, tetapi tidak disyariatkan hamba itu mengetahui perkara tersebut. Yang ini maksudnya setiap apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun setiap perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan, sudah tentu ada hikmah, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Namun sebegitu, di atas setiap perkara yang disuruh oleh Allah, dituntut oleh Allah,
perkara utamanya sebagai hamba, sebagai menunjukkan ta'abbud kepada Allah yang ini kita lakukan tanpa melihat kepada hikmah, yang ini di atas sebagai hamba. Yang ini hamba disuruh untuk lakukan dan kita lakukan walaupun kita tidak faham apa itu hikmah. Dan selepas daripada kita melakukan suruhan Allah, mentaati perintah Allah terhadap satu perkara yang disuruh itu, selepas itulah bolehlah untuk kita mencari ataupun memahami hikmah. Jadi kita ulang, setiap yang disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, sudah tentulah ada hikmah yang banyak, ada rahsia, ada faedah, ada keuntungan daripada setiap suruhan Allah. Cuma selaku sebagai hamba Allah, hendaklah yang pertamanya sebagai ketaatan kepada Allah, sebagai sifat hamba, untuk kita melaksanakan suruhan tuntunan Allah tanpa melihat hikmah dahulu. Dan selepas kita laksanakan segala suruhan Allah, bolehlah tidak ada halangan untuk kita cuba menggali, cuba memahami hikmah, rahsia ketuhanan yang tersembunyi di sebalik tuntutan ataupun suruhan-suruhan tersebut. Seperti juga ibadah puasa, sudah tentulah banyak hikmah, banyak kebaikan, banyak faedah yang tersembunyi daripadanya. Di mana tujuan pertamanya daripada ibadah puasa hendaklah kita berpuasa kerana mentaati perintah Allah. Dan selepas daripada itu boleh untuk kita gali, untuk kita cuba memahami hikmah, rahsia, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sebalik perintah berpuasa. Tidak diragukan juga bahawa puasa mempunyai hikmah dan faedah yang cukup banyak, yang kadang-kadang sebahagiannya diketahui oleh hamba, tetapi masih banyak lagi yang tidak diketahuinya. Ini adalah merupakan perkara yang perlu kita fahami. Ilmu yang ada kepada kita ini hanya sedikit sahaja berbanding dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, berbanding dengan ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Jelas pada ayat itu Allah Ta'ala beri ilmu pada hamba tu sikit sahaja. Untuk kita mencari hikmah-hikmah di dalam suruhan Allah tu mungkin kita sebahagiannya kita tahu, dan sebahagian yang banyak lagi itu adalah merupakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah dan faedah puasa yang mungkin diketahui oleh seseorang Islam ialah, yang pertama di antara sifat puasa yang sahih ialah menyedarkan hati seorang mukmin terhadap muraqabah Allah Azza wa Jalla. Ini disebabkan apabila orang yang berpuasa menghabiskan sebahagian waktu siangnya, dia akan merasa lapar dan dahaga, maka jiwanya inginkan makanan dan minuman. Tetapi perasaannya yang mengetahui bahawa dirinya berpuasa menghalangnya daripada memenuhi kehendak jiwanya sebagai melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Daripada pertentangan jiwa ini akan lahirlah kesedaran hati dan kesuburan perasaan muraqabah Allah Ta'ala, serta berterusanlah ingatannya terhadap rububiyah dan keagungan kekuasaan Allah. Begitu juga dia akan sentiasa sedar bahawa dia adalah hamba yang tunduk kepada hukuman Allah dan mematuhi kehendaknya. Itu di antara hikmah di sebalik faedah berpuasa. Yang kedua, di antara hikmah yang lain, Ramadan adalah bulan suci dibandingkan dengan semua bulan dalam satu tahun. Allah Azza wa Jalla menghendaki hambanya supaya memenuhkannya dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya, juga mengisinya dengan setinggi-tinggi makna perhambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah sukarnya untuk merealisasikan perkara ini apabila berhadapan dengan hidangan makanan, berada di majlis minuman, selepas perut diisi penuh dan setelah naiknya hawa makanan ke dalam pemikiran dan otak. Jadi pensyariatan puasa pada bulan ini adalah jalan yang paling mudah untuk memenuhi hak Allah dan melaksanakan kewajipan perhambaan kepadanya. Inilah di antara hikmah yang kedua tentang faedah berpuasa. Dan hikmah yang seterusnya, sesungguhnya kehidupan seorang Muslim yang sentiasa berada dalam keadaan kenyang pasti akan memenuhkan jiwanya dengan sifat-sifat yang keras dan menyuburkan faktor-faktor pelampauan
kedua perkara ini bertentangan dengan kaedah sebenar seorang Muslim. Jadi pensyariatan puasa akan membersihkan jiwanya dan menghaluskan perasaannya. Dan di antara hikmah yang lain pula tentang faedah berpuasa, iaitu di antara prinsip terpenting tertegaknya masyarakat Islam ialah saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi sesama umat Islam. Amat sukar bagi si kaya untuk mengasihi si miskin dengan kasih sayang yang sebenarnya tanpa dia merasai kesakitan dan kepayahan kemiskinan, juga kepahitan, kelaparan dan penderitaan. Bulan Ramadan adalah sebaik-baik pengalaman yang akan diperolehi si kaya mengenai perasaan si fakir. Ini menjadikannya hidup bersama si fakir di alam kepedihan dan dihalang daripada memiliki makanan. Dari sini puasa adalah sebaik-baik perkara yang akan menimbulkan faktor-faktor kasih sayang, rahmat dan kasihan di dalam jiwa si kaya. Alhamdulillah, dapat kita sama-sama memahami akan puasa dari segi takrifnya, sejarah puasa, sejarah pensyariatan puasa, dalil disyariatkan puasa Ramadan, hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran, di antara hikmah, rahsia dan faedah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini melalui Al-Bayan Resources Channel dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.